Golongan yang mengatakan Allah ada tempat, iaitu di langit, berdalilkan firman Allah di atas. Ada pula yang kebelakangan ini bila kita dah hujah, kita debat dengan mereka, dia kata Allah di langit tapi tidak bertempat. Nah, maknanya takwil lah. Takwil lah. Makna di langit itu adalah tidak bertempat. Kalau takwil kita terima. Yang kita risau, kamu kata di langit itu membawa kefahaman memang Allah itu bertempat di langit. Sehingga kerana Allah turun ke langit dunia, ya, Allah berada di luar alam, Allah berada dalam alam, macam-macam. Allah kosong sekejap Allah turun sekali dengan arash. Very pening. Masih lagi berkisar tentang kekeliruan sebahagian umat Islam dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Khusus dibincangkan di sini tentang istiwa. Jadi ada orang berkata, saya pegang apa yang Quran kata. Apa masalahnya? Quran kata macam itulah saya pegang. Jadi ini kekeliruan kerana sepakat umat Islam menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Mana kalau Quran dah sebut, hadis dah sebut, maka perkara itu kita tidak boleh nafi. Jadi bukan isu itu. Ya. Dia menyangkakan dia kumpulan dia sahaja yang menerima apa yang Quran kata. Umat Islam yang lain tolak apa yang Quran kata atau pusing apa yang Quran kata. Sebenarnya tidak demikian. Umat Islam menerima apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, iaitu istiwa. Misalnya dalam surah Taha ayat 5 Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tuhan yang Rahman istiwa, ya, atas arash. Jadi istiwa ini tidak boleh dinafikan. Mungkin saya pernah cerita, saya ditanya ketika berceramah, ya, di sebuah masjid di Melaka dalam tahun 2020, ya. Iaitu dia bertanya, adakah orang yang bertanya itu, kata dia menjadi kafir kalau dia menetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah, kata dia, adakah saya itu jadi kafir? Jadi ini sebenarnya keliru, kerana sebaliknya itu yang boleh membawa dia jadi kafir. Ya, menetapkan istiwa betul, wajib, kena. Menafikan istiwa boleh jadi kafir. Kenapa? Kerana menafikan apa yang jelas ditetapkan dalam Quran dan hadis. Jadi isunya bukan menerima atau menafikan. Wajib menerima. Isunya adalah apa makna istiwa. Istiwa itu makna apa? Maka istiwa, kalau kita belajar bahasa Arab, dia termasuk dalam kalimah mushtarakah. Kalimah yang dikongsi, yakni mempunyai lebih dari satu makna. Jadi kalimah yang mushtarakah ini biasanya membawa kepada zon, membawa kepada keraguan. Dari banyak-banyak makna itu, mana satukah yang dimaksudkan? Jangankan kata macam istiwa ni, kita boleh katakan ada sekitar 14 hingga 15 makna istiwa. Ada dua pun sudah memadai untuk menimbulkan keraguan. Ya, masih ingat saya rasa tuan-tuan contoh yang diberikan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, ini bukan isu akidah, ini isu fiqh, isu hukum. Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, hendaklah mereka itu beriddah selama 3 quru. Kalimah salasah makna 3, tidak ada kekeliruan. Satu saja makna dia. Ya, salasah makna 3. Maka ijma', sepakat para ulama, iddah perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya adalah 3 kali quru. Tapi quru adalah kalimah mushtarakah, perkataan yang dikongsi makna oleh 2 makna saja. Satu, quru maknanya haid, ya, quru maknanya haid, dan satu lagi quru maknanya suci daripada haid. Tempoh haid orang Arab panggil quru, tempoh suci antara haid juga dipanggil quru. Di situ sudah menimbulkan keraguan antara 2 makna ini, yang manakah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Adakah 3 kali haid ataupun 3 kali suci? Bila ada keraguan, maka berlaku khilaf. Ya. Ulama-ulama mazhab Hanafi mengkaji, melihat ayat Quran yang lain, melihat hadis-hadis Nabi yang berkaitan, melihat kepada kaedah bahasa Arab, mereka merumuskan quru maknanya haid.
keluar fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Sementara ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka juga mengkaji ayat-ayat Quran yang lain, melihat kepada hadis-hadis yang berkaitan dan menggunakan kaedah bahasa Arab, mereka memahami quru maknanya suci. Maka keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Ya. Jadi bukan Hanafi tolak Quran, hanya Syafi'i yang terima Al-Quran, ataupun sebaliknya. Syafi'i tak terima Al-Quran, hanya Hanafi yang terima Al-Quran, bukan. Kedua-duanya menerima ayat tersebut, menjunjung ayat tersebut, mengaplikasikan ayat tersebut, cuma mereka berbeza pada memahami makna perkataan dalam ayat, iaitu quru. Kita nak jelas, dipanggil mahallun nizam. Contentious issue dia apa? Setengah orang dia berdebat, dia bergaduh, tak jelas yang dibezakan itu apa? Apa perbezaan antara saya dan kamu? Biar jelas dahulu. Nanti kita bergaduh, berbalah, berdebat, padahal isunya bukan yang itu. Jadi kena jelas dahulu. Tidak ada isu wajib menetapkan apa yang datang dalam Quran dan hadis haram, bahkan membawa kepada kufur, ya, kalau menafikan apa yang ditetapkan dalam Quran dan hadis. Tinggal lagi apa makna istiwa. Bila ada lebih kurang 15 makna, jelas ada keraguan. Yang mana satu yang dimaksudkan? Itu pertama. Yang kedua, ayat sebegini dikenali sebagai ayat yang mutasyabihat. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 7 Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu Alkitab, ya, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, ya, daripada Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat. Muhkamat maknanya jelas, pasti, tetap, ya, tidak ada keraguan, tidak ada perubahan. Muhkam. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itulah induk kepada Al-Quran. Mana itulah yang menjadi tonggak dia, yang menjadi rujukan. Tetapi ayat Quran bukan semuanya muhkamat. Mana tahu diberitahu dalam Quran sendiri. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat Quran yang lain sifatnya tidak muhkamat, sebaliknya mutasyabihat, yakni ada keraguan. Lafaz itu makna apa? Okay. Jadi bila berinteraksi dengan ayat yang mutasyabihat inilah, ya, umat Islam itu ada berbeza, ya, iaitu fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Allah cerita yang hati dia bengkok dahulu, hatinya cenderung kepada sesat. Apa dia buat? Fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka ini akan ikut yang sama-sama tu, padahal yang jelas, yang sepakat telah ada. Yang jelas dan sepakat di kalangan umat Islam apa dia? Allah tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dan makhluk juga tidak sama seperti Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun yang sama seperti Allah. Jadi itu sepakat, ya. Sama ada mereka yang keliru dalam berdepan dengan ayat mutasyabihat ataupun tidak, mengatakan Allah sama seperti makhluk itu dinafikan, sepakat, ya, tidak ada perbalahan. Tetapi malangnya mereka tidak perasan, mereka sendiri telah membuat perkara yang Quran sebut sebagai tanda orang yang sesat, iaitu fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia ikut yang sama-sama tu. Patut dia patah balik pada yang muhkamat, sebab itu ummul kitab, itu adalah induk. Tidak, dia pergi hanyut dengan yang sama-sama. Kenapa? Ibtigha al-fitnati, nak mencari satu bentuk polemik, pergaduhan, perbalahan. Sedangkan yang sepakat dah ada, Allah tak sama seperti makhluk. Kemudian wabtigha ta'wili, dia nak cari juga satu tafsiran. Takwil di situ maknanya tafsir kepada ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maka dari situlah datangnya metod yang pertama. Akidah sama, ya, yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama. Hati-hati, ya tuan-tuan. Sekarang ni ada ayat yang mengelirukan. Dia kata akidah ni ada akidah salaf dan ada akidah khalaf. Ya, akidah salaf ni akidah generasi awal, akidah khalaf akidah generasi kemudian. Jadi sebahagian tu dia kata, saya taklah tolak akidah khalaf, tapi saya berpegang dengan akidah salaf. Ini sangat keliru. Kerana
akidah salaf dan khalaf, asalkan dia ahli sunnah wal jamaah, tidak ada beza. Ya. Bukan akidah salaf beza dengan akidah khalaf, tidak. Beza di mana? Beza adalah antara akidah ahli sunnah wal jamaah, sama ada dia daripada generasi salaf ataupun dia daripada generasi khalaf, dengan akidah ahlul bid'ati wal hawa. Akidah orang yang buat bid'ah, mereka-reka perkara yang tak ada dalam agama dan mengikut hawa nafsu. Beza tu ada. Akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah ahli bid'ah tak sama. Tapi kalau akidah ahli sunnah wal jamaah sesama mereka, baik mereka daripada generasi awal, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, ataupun mereka generasi yang kemudian, akidahnya tidak ada beza. Apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah dalam isu ini? Isu ayat mutasyabihat, akidah mereka adalah akidah tanzih. Tanzih maknanya mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Satu. Tanzih juga bermakna mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, kecacatan dan sebagainya. Tak ada. Allah tidak ada yang macam itu. Kalau makhluk, ia kurang. Makhluk ada cacat, ada lemah. Allah tidak mungkin. Itu maksudnya tanzih. Jadi baik dia salaf atau dia khalaf, asalkan dia ahli sunnah wal jamaah, akidah dia tanzih. Untuk mencapai tanzih tadi, ada dua jalan. Mana jalan berbeza, tapi dia akan bawa kepada natijah yang sama. Sama-sama mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Kebanyakan salaf, jalan mereka adalah tafwid. Fawwada yufawwidu tafwidan. Maknanya serah bulat-bulat makna kepada Allah. Jadi salaf, saya kata kebanyakan ya, ada kalanya salaf juga letak satu makna tertentu. Tapi secara umum, bila berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, salaf tidak meletakkan apa-apa makna diserah kepada Allah. Contoh ya, antara tafsiran salaf disebut dalam tafsir Al-Jalalain tentang ayat istawa ini, ditafsirkan sebagai istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Yang dikatakan istiwa yang layak dengan Allah. Selesai. Apa makna tak diletakkan. Yang penting pasti layak dengan Allah. Ada setengah mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui apa yang dikehendaki dengan istawa tadi. Ini semua dipanggil tafwid. Tak diletakkan apa-apa makna, serah pada Allah. Tapi dengan menafikan yang tidak layaklah. Kalau dikatakan Allah tu bersila, ya, istawa tu maknanya bersila, istawa tu maknanya bertempat, itu dinafikan. Sebab itu tafwid juga dinamakan takwil ijmali. Takwil maknanya di sini, takwil boleh makna tafsir ya. Pertama, takwil juga boleh makna, ini makna yang teknikal ya. Takwil dengan makna tafsir itu biasa. Dalam Quran, dalam hadis, selalunya takwil digunakan dengan makna tafsir. Misalnya dalam hadis Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, bagilah beliau ni faham dalam urusan agama dan ajarlah kepada beliau takwil. Jadi maknanya tafsir. Dengan berkat doa Nabi SAW, rujukan utama umat Islam dalam bab tafsir adalah beliau. Beliau digelar sebagai turjumanu az-zikri, orang yang menterjemahkan, yakni menafsirkan ayat Quran berkat daripada doa Nabi SAW. Yang penting takwil boleh makna tafsir, tapi secara istilahi, secara teknikal, takwil bermakna mengalihkan satu lafaz daripada makna yang zahir, literal. Literal meaning ditinggalkan, pergi kepada makna lain. Kenapa pula tinggal makna zahir? Kan sepatutnya makna zahir yang kita faham dahulu. Li dalilin, kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Kalau tak ada dalil, tak boleh takwil. Kerana at-ta'wilu bila dalil abasun. Takwil tanpa ada dalil itu bermain-main. Ini banyak dilakukan oleh golongan seperti Syiah dalam rangka nak menyokong ketaksupan dia kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Banyak ayat Quran tu ditakwil tidak ada dalil, sesuka hati dia. Itu tidak boleh. Tapi kalau ada dalil yang menuntut supaya dialih, maka wajib
dialih. Contoh, hadis sahih, hadis kursi. Hadis kursi berarti Nabi SAW menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Iaitu Nabi SAW memberitahu bahawa Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, ya benar Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku telah sakit, kamu tak ziarah aku. Apa makna zahir daripada sakit? Ya sakitlah, tak sihat dah. Ya, ada sakit lutut, ada sakit pinggang, ya. Saya baru ni pulang ke Kuala Terengganu, tergesa-gesa kerana ayah saya sakit, masuk ward dalam keadaan tak sedar. Doakanlah, moga-moga Allah berikan yang terbaik buat beliau. Itu sakitlah. Kalau sebut sakit itu ya kita faham ada something wrong lah. Sakit kepala ke, sakit lutut ke, sakit pinggang ke, itu cerita lain. Dan yang demikian mustahil bagi Allah. Maka menisbahkan sakit kepada Allah tu menjadi dalil bahawa makna zahir tidak dikehendaki, kerana mustahil Allah tu sakit. Jadi ada orang kata mana boleh takwil, mana boleh Quran hadis tak boleh takwil. Ini dakwaan yang batil, ya. Kerana Quran hadis dalam bahasa Arab, dia kena difahami mengikut uslub bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada kalanya makna zahir, ada kalanya makna yang majazi, metaphorical, bukan literal meaning. Itu nature bahasa Arab. Kalau kamu tolak takwil, pertama kamu seolah-olah menafikan Quran hadis bahasa Arab. Yang kedua, kamu menolak cara Allah sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjalankan takwil apabila perkara itu dituntut. Contohnya dalam hadis tadi, dalam hadis kursi tadi, setelah Allah berfirman, wahai hamba-Ku, aku telah jatuh sakit, engkau tidak ziarah kepada aku. Lalu ditanya oleh anak Adam tadi, bagaimana aku menziarahi kepadamu, wahai, padahal kamu itu Tuhan sekian alam. Jadi apa jawab Allah? Maridha abdi fulan, telah jatuh sakit hamba aku si fulan. Tapi kenapa dah hamba tu yang sakit Allah nisbahkan kepada diri Allah, zat Allah, nak membesarkan urusan tadi. Contohlah ya. Tapi tak sama. Nak bagi kita faham, kadang-kadang istilah tu nak membesarkan urusan. Kita dapat sampul surat, ditulis di situ urusan Seri Paduka Baginda. Agak-agak Agong yang hantar surat ke siapa? Agong tak tahu menahu pun surat tu. Itu daripada jabatan mana, tapi dia guna urusan Seri Paduka, nak menunjukkan ini urusan rasmi. Padahal Seri Paduka tidak ada handle pun benda itu. Dihandle oleh staf lah, kaki tangan dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Bukan contoh nak samakan dengan Allah, tidak. Nak memahami bahawa ada kalanya istilah itu tidak bermaksud zahir. Maka bila Allah Ta'ala menisbahkan kepada hambanya, menerangkan bahawa maritu di situ maksudnya hamba yang sakit, itulah namanya takwil. Zahir, maritu aku sakit. Makna yang diterangkan, si hamba Allah yang sakit. Maka bila dikatakan aku sakit itu bermakna hamba aku sakit, itu namanya takwil. Maka kenapa kamu tolak takwil, sedangkan takwil itu adalah cara Allah? Hati-hati. Jadi oleh itu tak dapat tidak, bila sudah ada dalil yang menuntut supaya takwil, boleh takwil sama ada secara ijmali, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan salaf. Ijmal makna menyeluruh gitu saja. Adakah istawa makna Allah itu bertempat? Tidak. Kerana Allah yang ciptakan tempat, Allah tidak berada pada makhluk dia. Jadi kalau begitu apa makna istawa? Serah kepada Allah, Allah lebih tahu. Itu takwil secara ijmal. Tetapi ada juga kebanyakan khalaf, kebanyakan bukan semua, memilih jalan takwil tafsili. Dia takwil secara terperinci dan ada sandaran juga. Kedua-dua jalan ini ada sandaran. Yang takwil ijmali atau dikenali sebagai takwil, dalilnya adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Dah hanya Allah tahu, serah pada Allah, selesai. Tetapi ada ulama mengatakan ayat tersebut bukan wakaf pada lafzul jalalah. Bukan berhenti pada kalimah Allah, bukan. Tapi disambung dengan ayat selepasnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm.
Tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmu, mereka juga tahu makna ayat mutasyabihat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya salah seorang daripada rasikhuna fil ilmi. Saya salah seorang daripada yang dimaksudkan dengan orang yang mendalam ilmunya, tahu makna ayat mutasyabihat. Maka ini menjadi sandaran takwil tafsili. Dia adih tapi secara spesifik. Istawa bukan makna duduk, kerana itu makna zahir yang tidak layak dengan Allah. Ya. Istawa bukan makna bertempat, kerana bertempat itu adalah makna zahir yang tidak layak dengan Allah. Habis apa makna istawa? Menguasai. Memang itu salah satu makna istawa. Daripada 15 makna istawa, menguasai. Baik. Ada orang kata, kalau kita maknakan istawa itu adalah menguasai, makna kita sama macam Mu'tazilah. Mu'tazilah mentafsirkan istawa dengan makna istaula, menguasai. Kita kena ingat satu konsep bila berdepan dengan ahlul bid'ah, kita menolak bid'ah mereka, tetapi perkara yang mereka tidak menyalahi, kita tidak tolak. Contoh ya, Syiah ahlul bid'ah. Kita menolak fahaman Syiah. Tapi adakah mengasihi keluarga Nabi yang diwar-warkan oleh Syiah itu bercanggah dengan syariat? Kan Syiah mempromosikan kita ni cinta ahlul bait, ya. Cinta pada ahlul bait Nabi itu adakah bercanggah dengan syariat? Tidak. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, kalaulah cinta ahlul bait itu Syiah, maka ketahuilah aku rela dipanggil Syiah. Bukan sebab cinta pada ahlul bait. Syiah ditolak kerana membuat pelbagai bid'ah, taksub politik melampau kepada Sayyidina Ali sehingga menghina sahabat yang lain, menfasikkan sahabat yang lain, menghalalkan nikah mut'ah. Ada Syiah yang hulu sampai menuhankan Sayyidina Ali, ada Syiah yang hulu sampai menafikan keaslian Al-Quran. Itu wajib kita tolak. Tapi kalau setakat dia kata kita kena kasih pada keluarga Nabi, so be it. Kita ahli sunnah juga menuntut kasih pada keluarga Nabi. Jadi sama dalam isu Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah mengatakan kita tak boleh lihat Allah di hari kiamat, kita tolak. Kerana itu jelas bercanggah dengan Quran dan hadis. Ya. Mu'tazilah mengatakan Allah hanya mentakdirkan perkara yang baik. Perkara yang buruk-buruk ni luar daripada takdir Allah. Itu kita tolak. Kerana tak mungkin berlaku sesuatu baik atau buruk luar daripada kuasa Allah. Mustahil. Jadi Mu'tazilah mengatakan selain daripada syurga dan neraka, ada satu tempat antara syurga dan neraka. Ini budak-budak kecil duduk situ. Itu kita tolak. Kerana tidak ada dalil. Tetapi kalau sekadar Mu'tazilah mengatakan Allah menguasai arash, kenapa kita nak tolak? Itu kan sepakat. Hatta di kalangan mereka yang kata, oh istawa maknanya Allah bertempat, istawa ni maknanya Allah duduk, dia tidak akan menolak kalau kita kata, kamu setuju atau tidak Allah menguasai arash? Pasti dia kata ya. Kerana Allah menguasai segala-galanya. Dan antara makna istawa lagi adalah qahara, menggagahi. Menggagahi makna apa? Arash tu nak tak nak dia terpaksa patuh kehendak Allah. Wa huwa qahiru fawqa ibadih. Dia yang qahir. Dia menggagahi atas hamba-Nya. Makna kita ni boleh usaha dan ikhtiar, doa dan munajat, tapi kita kena yakin akhirnya yang berlaku itu hanyalah kehendak Allah semata-mata. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau dikatakan Allah menggagahi arash, yakni arash itu terpaksa ikut patuh kepada kehendak Allah, tak ada orang bangkang. Semua setuju. Ada juga yang makna istawa adalah hafizah, menjaga. Ya. Kalau kita maknakan Allah yang menjaga arash, ya betul. Segala-galanya Allah jaga. Jadi makna-makna yang ada dalam bahasa daripada 15 makna tadi termasuk dalam makna itu, dan syarat yang penting tidak melanggar ayat muhkamat. Diterima makna tersebut. Itu namanya ta'wil. Berdasarkan bacaan yang kedua tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi sama ada kita ikut salaf, kebanyakan salaf kita tak letak makna, serah pada Allah lah. Pasti makna itu layak dengan Allah, boleh membawa kepada tanzih juga, ataupun kita menerima takwil yang sah seperti Allah menguasai arash, Allah menggagahi arash, Allah menjaga arash juga boleh.
Yang penting membawa kepada tanzih. Yang kita tidak mahu terkeliru dengan makna literal, lalu dia kata, oh, istawa ni makna Allah bersila atas arasy misalnya. Allah bertimpuh atas arasy. Apa sajalah perkataan-perkataan yang memakhlukkan Allah Ta'ala, maka itu membatalkan yang muhkamat. Tak boleh. Dia mesti mutasyabihat itu kita terima dengan bentuk yang tidak membatalkan ayat yang muhkamat. Baik. Jadi dakwaan dan jawapan. Golongan yang mengatakan Allah ada tempat, iaitu di langit, berdalilkan firman Allah di atas. Ada pula yang kebelakangan ini bila kita dah hujah, kita debat dengan mereka, dia kata Allah di langit tapi tidak bertempat. Nah, maknanya tafwid lah. Tafwid lah. Makna di langit itu adalah tidak bertempat. Kalau tafwid kita terima. Yang kita risau, kamu kata di langit itu membawa kefahaman memang Allah itu bertempat di langit. Sehingga kerana Allah turun ke langit dunia, ya, Allah berada di luar alam, Allah berada dalam alam, macam-macam. Allah kosong sekejap Allah turun sekali dengan arasy. Very pening. Tapi kalau kita pegang yang muhkamat, senang. Ya, Allah tak sama seperti makhluk. Ya, makhluk ada tempat, tu nature dia. Tapi Allah tidak bertempat. Dan memang arasy itu makhluk. Sebelum ada arasy, pasti Allah wujud. Maka wujud Allah tanpa arasy itu pasti. Tak mungkin selepas Allah ciptakan arasy, lalu Allah berubah menjadi bertempat. Kerana berubah itu sifat makhluk. Baik. Jadi, bila dia mendalilkan fahaman dia yang menyeleweng itu berdasarkan ayat Al-Quran, ya. Jadi kesesatan bukan semata-mata tolak Quran hadis, ya. Kalau tolak Quran hadis tu bukan setakat sesat lagi, dah jadi kufur. Tapi banyak yang sesat ni mereka terima Quran hadis tapi mereka salah tafsir, ya, salah memahami Quran dan hadis. Baik. Makna sebenar ayat ini tidak jelas kerana perkataan lafaz istiwa termasuk dalam perkataan mushtarak yang mempunyai banyak erti, ia mempunyai 15 makna. Oleh itu tidak boleh hanya menetapkan satu makna, lebih-lebih lagi kalau makna itu membatalkan ayat yang muhkamat. Tapi kalau kita memang kata, oh, saya nak pegang Quran. Kenapa kamu selektif? Kenapa hanya ayat ni kamu literal? Kamu kalau kamu tolak takwil, kamu hanya nak pegang literal, tak ada yang namanya metaphorical, maka kamu kena konsisten. Bila kamu konsisten literal, maka bercanggah satu ayat dengan ayat yang lain. Ini mustahil. Contoh, ya. Dalam ayat suratul Hadid, ayat 4 Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Taala bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Jadi kalau kita pegang zahir, ma'iyah kebersamaan adalah ma'iyatuz zat. Kalau kita kata isteri kita call, mana cucu kita, mana anak kita, ada dengan saya, pasti dia faham secara fizikal lah ada dengan kita. Tiba-tiba balik rumah tanya, mana kata cucu ada dengan awak, mana anak kata ada dengan awak. Tak ada, maksud saya tu ada dalam ingatan saya. Itu kan metaphorical. Kalau ada dalam ingatan, ada dalam pengetahuan, ada dalam kawalan, itu metaphorical. Bila kata ma'a bersama secara zat, maka difahami secara literal mustahil. Kalau gitu Allah berada di mana-mana. Allah berada dalam masjid, Allah berada dalam kereta, na'udzubillah, Allah berada dalam tandas dan sebagainya. Ini lebih parah lagi daripada Allah berada di atas arasy. Mana Allah berada di tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis, kan? Maka nak tak nak di sini kena takwil. Tak boleh ma'iyah tu ma'iyatuz zat, maka ditakwilkan oleh para salaf iaitu ma'iyatul ilmi, kebersamaan ilmu. Di mana saja kita berada, tak lepas daripada ilmu Allah. Kalau manusia, kita menyorok dari mereka, kita putuskan hubungan dengan mereka, mereka kadang tak tahu apa jadi pada kita. Lost contact. Tak tahu berita, hidup ke mati kita pun tak tahu. Tapi kalau Allah, di mana sahaja kita berada, Allah tahu. Dan boleh juga dimaknakan dengan ma'iyatul qudrah, kebersamaan dari segi kekuasaan. Di mana sahaja kita lari atas muka bumi ini, kita tetap di bawah kuasa Allah. Jadi jangan sombonglah. Dengan kuasa manusia, mungkin orang yang jambil, orang yang dia beri jaminan, dia lari. Dia boleh lepas lah. Tidak ada penjanjian extradition lah, apa semua bagai ya. Itu cerita manusia. Tapi kalau dengan Allah, kita larilah ke mana sekalipun, kita tidak akan keluar daripada kuasa Allah. Bila kita kata, wa huwa ma'akum itu, ay bil ilmi, dengan ilmu,
Ataupun wa huwa ma'akum, dia Allah bersama dengan kamu tu bil qudrah, itulah namanya takwil. Itu namanya takwil. Kenapa kamu tak konsisten? Bab tadi kamu tak nak takwil, bab ni kamu boleh takwil. Sepatutnya kamu kena konsisten. Bila-bila mana dituntut oleh dalil, maka wajib takwil. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak adalah perbicaraan bisik-bisik rahsia konspirasi antara 3 orang melainkan Allah adalah orang yang keempat. Ini kan zahirnya tak betul lah. Orang tu buat satu konspirasi, tak kisahlah kedai mamak ke, di Dubai ke, di mana ke, ya. Allah ada siapa? Dah, bukan itu maksudnya. Kamu konspirasi macam mana sorok sekalipun, Allah mengetahui apa yang kamu bisikkan, apa yang kamu rancang dan sebagainya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, nanti Tuhanku akan memberi hidayah kepadaku. Nah, bila Nabi Ibrahim berkata demikian, Nabi Ibrahim pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Berarti kalau begitu Allah di Palestin? Tak. Jadi teruklah kalau nak ambil pendekatan yang zahiriyah semata-mata, akhirnya akidah jadi bercanggah satu sama lain. Batil. Itu indikasi batil. Pencanggahan dalam akidah itu adalah tanda bahawa akidah itu akidah yang direka-reka, bukan akidah sebenar. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ianya bukan daripada sisi Allah Taala, bukan datang daripada Allah, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Saya bagi contoh ya, di negara kita, di Malaysia, ya, ada orang yang nak pegang zahir. Dia tak nak terima takwil ijmali, tak nak terima serah pada Allah bulat-bulat. Dia pun tak nak terima takwil tafsiri, letak makna yang layak dengan Allah. Allah menguasai, Allah menjaga, Allah memelihara, menggagahi. Dia tak nak terima. Dia nak ambil zahir. Bila kata Allah atas arasy, atas arasy lah. Okay. Lalu ditanya tentang hadis Allah turun ke langit dunia. Di situ dah bercanggah. Ada dia kata, oh, Allah turun ke langit dunia, arasy kosong sekejap. Dia jadi macam cerita dewa-dewi ya. Kan Tuhan tu Tuhan anak dihalau oleh Tuhan bapa dia, ya, turun ke dunia, tapi gagahlah orangnya. Dia jadi cerita dewa-dewi. Ada yang dia pun tahu langit dunia itu kan alam. Dan dia tahu batil mengatakan Allah berada dalam alam. Jadi ditanya, adakah Allah itu dalam alam atau di luar alam? Allah di luar alam, kata dia. Habis kalau Allah turun ke langit dunia secara zahir, tidakkah itu menjadi Allah dalam alam? Tak, Allah tetap di luar alam walaupun turun ke langit dunia. Itu macam mana tu? Kontradiktori. Jadi cerita luar dalam ini cerita makhluk. Allah bukan makhluk. Maka tidak ada cerita Allah luar alam ke dalam alam. Apatah lagi mengatakan Allah tu alam gaib, lagi parah. Alam tu ma siwa Allah. Alam tu apa yang lain daripada Allah, iaitu makhluk. Tiba-tiba kata Allah alam gaib, mungkin tersasul ke apa, Allah alam lah, tapi kalam tu batil. Mengatakan Allah alam, sama ada alam zahir ke alam gaib, batil. Kalau sengaja kufur. Kalau sengaja kufur. Kalau tergelincir lidah, tak ampunlah, tersalah. Jadi sepakat di kalangan umat Islam ahli sunnah wal jamaah, salafan wa khalafa, baik dia daripada generasi salaf ataupun dia daripada generasi khalaf, iaitu tidak memaknakan ayat Quran yang mutasyabihat dengan makna zahir yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Itu sepakat. Cuma kebanyakan salaf dia tak pergi pada makna. Bagi mereka ayat mutasyabihat tu tafsirnya dengan baca saja. Tak ada tafsir tertentu. Ar-Rahman al-Arsyis istawa, bacalah Ar-Rahmanu al-Arsyis istawa. Sebagaimana dia datang, begitulah kamu datangkan. Tak perlu nak letak-letak makna. Itu kebanyakan salah. Tapi kebanyakan khalaf nak menjaga keimanan orang-orang awam yang mungkin bila sebut begitu dia payah faham, ambil yang dia sedang faham. Allah menguasai arasy. Dan betul, dalam bahasa memang ada makna itu. Allah menggagahi arasy. Arasy kena tunduk kepada kuasa Allah. Betul. Allah menjaga arasy, orang awam faham. Allah jaga arasy. Jadi apapun pendekatan yang kita ambil, sama ada tafwid atau takwil, jangan sampai terjerumus kepada tashbih. Ya, itu menyamakan Allah seperti makhluk, wal iyaz billah.